Okey, baik. Kita Dah sambung buka lah kelas tapi kita tak buka tu. berkenaan dengan malam ni kita membicarakan, saya ulang sekali lagi, kita akan membicarakan tentang usus. Kebanyakan daripada kita mengambil produk Vista Manhaj ni adalah kerana dia nak mengubat penyakit. Ya, ramai. Ya, kita sendiri pun bila jumpa orang, sakit itu, sakit ini, macam-macam yang kita jumpa. Dan kebanyakan daripada kes-kes yang kita jumpa, yang kita closing pun, memang dia ada masalah kesihatan. Macam Agah sendiri kan, yang terbaru macam apa cerita Agah yang perut dia membesar tu, dah operate, lepas tu jadi apa dah hari ni tu Agah? Ada apa perkembangan dia? Ada berita? Hmm. Belum lagi lah. Tengok Belum nanti ada lagi. besok. Ah. Masih ah. Jadi kok mana-mana Tengok pun besok macam mana. pada asasnya untuk rawatan ataupun untuk jaga kesihatan, saya sambung balik tadi Imam Al-Ghazali kata, apa nama, perut adalah pada hakikatnya adalah sumber segala nafsu syahwat dan tempat tumbuhnya segala penyakit. Rasulullah SAW sendiri pun sebut perut manusia itu tempat segala penyakit, manakala pencegahan itu pokok dari segala pengubatan. Dan Rasulullah SAW sendiri bersabda, tidak ada tempat yang diusi oleh anak keturunan Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Itu antara hadis-hadis yang dan juga perkongsian daripada Rasulullah SAW, daripada Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Baik, kemudian tidak ada ruang yang diusi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekadar dapat menegakkan tulang punggungnya, yakni memberikan tenaga. Itu sebenarnya kaedah pemakanannya. Jadi nak menasihati diri sendiri juga ni. Okey, kita dah dengar, dah tengok tadi kan, saya tunjukkan hadis dan juga apa yang diberikan pandangan oleh Imam Al-Ghazali dan sebagainya. Mari kita tengok, ini seorang doktor perubatan, Dr. T. E. Siong. Beliau merupakan pengerusi program pendidikan probiotik. Maknanya dia ni pakar dalam bidang probiotik. Kita tahu kan probiotik tu apa? Probiotik Tidak adalah baik. bakteria baik. Dan prebiotik adalah makanan kepada bakteria baik itu tadi kan. Okey, apa kata Dr. T? Dr. T kata sebanyak 80% daripada sistem imun. Ni penting ni waktu COVID ni. 80% daripada sistem imun sebenarnya berada dalam usus. Terutamanya tisu imun khas yang dipanggil tumpuk Peyer's patches. Betul yang saya sebut tu Agah. Yang ditemui pada dinding usus kecil. Tumpuk Peyer ni penting untuk imuniti tubuh di mana ia mengenal pasti bakteria. Tu peranan dia. Okey, peranan tumpuk Peyer ini adalah untuk mengenal pasti bakteria berbahaya dalam usus dan mencetuskan penghasilan antibodi untuk melawan patogen yang memasuki tubuh melalui dinding saluran usus. Maknanya imun sistem kita ni pun ada juga di dalam usus. Dalam usus kita tu ada senjata untuk nak scan apakah bakteria atau virus yang masuk dalam usus. Dalam usus tu sendiri pun. Dan menghasilkan antibodi untuk melawan patogen yang masuk melalui dinding saluran usus. Dan selain itu, usus juga menjadi rumah bagi bertrilion. Banyaknya. Usus ni, dia menjadi rumah pada bertrilion mikrob serta sekitar 1,000 spesies bakteria yang bermanfaat, maknanya bakteria baik. Malah ada juga bakteria yang berbahaya. Itu maknanya nampak. Asas utamanya kita pasal usus ni bukan tempat untuk kita nak membuang tapi juga dia juga adalah penting untuk sistem imun tubuh. Dr. T juga yang juga merupakan Presiden Persatuan Pemakanan Malaysia. Dia kata apa? Bakteria bermanfaat atau bakteria baik yang berumah di dalam usus membina sejenis penghadang dan menjaga dinding usus untuk menghalang serta mengurangkan peluang patogen berbahaya untuk memecah masuk ke dalam tubuh. Itu cerita bakteria baik. Saya nak relatekan dengan produk-produk kita ni,
produk-produk Vista Manhaj ni, dia je adalah kita tahu bahawa antaranya adalah makanan kepada bakteria baik. Jadi maknanya kalau kita ada bakteria baik yang mencukupi, maka dia bukan sekadar membantu dari segi immune sistem dalam tubuh kita, tapi juga dia membina sejenis penghadang dan menjaga dinding usus untuk menghalang atau mengurangkan patogen termasuk virus masuk ke dalam tubuh. Itu maksudnya. Faham maksud saya tak? Nampak tak? Itu cerita dia. Itu pentingnya kesihatan usus. Tu dia. Okey. Ini benda yang perlu kita ambil berat tentang keadaan usus kita. Maknanya usus ni sangat penting dalam proses perawatan tubuh kita. Kesihatan tubuh kita. Dia juga penting untuk membina sistem imunisasi dalam badan kita. Okey. Peningkatan bilangan bakteria jahat yang digelar dysbiosis atau ketidakseimbangan mikrobiota usus mampu mengubah keseimbangan antara bakteria bermanfaat dan berbahaya dan menjejaskan kemampuan bakteria baik dalam melawan bakteria jahat. Kalau kita bagi banyak bakteria jahat masuk dalam badan, sebabkan sistem imunisasi kita lemah, maka dia akan kontrol usus kita. Usus adalah tempat 60% sistem imun tubuh. Yang kita duk sebut imun tubuh tu, usus tempat 60% sistem imun tubuh dan punya sistem saraf yang kompleks. Sistem saraf pada usus tu, dia kompleks. Dia sama macam central nervous system pada otak kita. Itu sebab usus dikenali sebagai otak yang kedua dalam sistem tubuh. Otak yang pertama ni, central nervous system kita, penting juga untuk immune system, penting juga untuk sistem kesihatan tubuh. Otak yang kedua adalah usus. Dan dia punya fungsi dia pun lebih kurang macam central nervous system pada sistem otak kita, iaitu sistem imun tubuh dan punya sistem saraf yang kompleks menyerupai otak yang disebut sebagai enteric nervous system, ENS. Kalau yang kat otak tu CNS, yang ni ENS, enteric nervous system. Apa yang terjadi di organ pencernaan sangat mempengaruhi seluruh tubuh kita. Maknanya kalau tak sihat usus kita, maka seluruh sistem tubuh kita juga tidak sihat. Tu. Banyak orang tak faham. Banyak orang ambil ringan. Cuba kita tengok next yang saya nak kongsi ni. Apa ciri dan tanda jika usus kotor? 1. Antaranya adalah susah buang air besar atau sembelit. Rupa-rupanya sembelit tu disebabkan oleh usus kotor. Usus perlukan nutrisi. Usus juga perlu zat, vitamin, mineral, serat. Dan kekurangan nutrisi ini menyebabkan usus kita kotor dan proses pencernaan jadi lambat dan susah untuk buang air besar. Dan bila susah buang air besar, apa terjadi? Maka toksin akan banyak dalam tubuh kita, Masya Allah. Tu. Jadi jangan ambil ringan usuk benda-benda sembelit ni. Dan kena ingat bahawa di dalam produk Vista Manhaj, kita ada bahan nutrien yang baik yang diperlukan oleh sistem usus kita. Banyak kita minum makan dia, maka semakin baik sistem pencernaan kita, insya-Allah. Yang kedua, tanda usus kotor, keluar jerawat. Bekas jerawat pun susah nak hilang. Ramai orang muka berlubang sana, berlubang sini. Jerawat umur 55 keluar jerawat lagi. Bukan pasal muda atau tua, tapi juga dia berkaitan dengan usus yang kotor. Jadi usus kotor menjadikan sistem hormon tak seimbang. Bila sistem hormon tidak seimbang, tidak balas keradangan berlebihan. Maknanya sistem kita berlaku keradangan lah. Dia jadi rashes ke, dia jadi jerawat ke, itu adalah antara contoh keradangan akibat daripada sistem hormon yang tak seimbang, akibat daripada usus tu kotor. Sebab itu ramai orang kulit tak cantik, kulit jadi kering, kulit jadi berminyak, kulit tak elok, tak berkualiti. Itu juga sebenarnya berkaitan dengan usus kotor.
Ya, usus kotor serta kulit mudah pecah dan parut sukar hilang. Tu cerita dia. Yang ketiga, ciri usus kotor, selalu lapar. Orang yang makan tak puas-puas, orang yang makan tak kenyang-kenyang, dia bernafsu lapar, itu antara tanda dia punya usus kotor. Bila usus kotor, kelenjar hormon tak seimbang. Lepas tu bila usus kotor, bakteria jahat pada usus membebaskan bahan kimia. Bakteria jahat membebaskan bahan kimia yang meningkatkan penghasilan hormon yang menyebabkan kita jadi lapar. Ini kerja bakteria jahat. Usus kotor bakteria jahat banyak daripada bakteria baik. Jadi dia punya jahat dia tu dia keluarkan satu bahan kimia yang meningkatkan penghasilan hormon yang menyebabkan kita lapar. Jadi sebab itu jangan nafsu makan bertambah dan tidak kenyang. Orang yang nak kuruskan badan, nak diet, contohnya apa yang dia perlu buat? Apa dia perlu buat? Bersih usus dulu. Jaga kesihatan usus dulu. Makanlah prebiotik banyak-banyak. Itu orang yang nak turunkan berat badan. Orang yang nak kurangkan selera makan. Okey, yang keempat. Orang yang usus kotor ni, dia mudah rasa penat. Lepas dia bangun tidur. Ada tak rasa macam tu? Ada tak? Kalau ada, maknanya itu tanda usus kita kotor. Dan kalau kita tahu usus kita kotor, carilah prebiotik. Carilah bakteria baik. Banyakkan makan serat, makan fiber dan sebagainya. Dan makan produk-produk vitamin H. Lagi saya cerita tentang relate je produk vitamin H dengan bagaimana untuk kita nak bagi sihat usus kita. Orang tanda kita boleh tahu dah. Maknanya bangun tidur rasa letih. Orang bangun tidur rasa segar. Kita rasa letih, rasa penat. Otot-otot yang telah digunakan sepanjang hari tak dapat. Maksudnya bila usus kita kotor, banyak toksin, hormon tak seimbang, patutnya waktu kita tidur tu, otot-otot tu dapat makanan daripada makanan yang kita makan tiap-tiap hari. Tapi malangnya otot-otot tu tak dapat serap nutrisi dengan cepat. Sebab usus kotor, dia tak dapat serap zat makanan, mineral yang kita makan tu. Itu yang menyebabkan kita rasa lemau, rasa penat, rasa gantung. Tu dia. Jangan main-main masalah usus kotor. Banyak orang tak ambil berat. Lepas tu yang kelima, rasa malas nak bergerak. Rasa nak duduk aja. Rasa nampak tilam aja. Ada nampak bantai je. Tu agak. Malas bergerak, usus kotor juga ciri dia. Antara ciri orang yang ususnya kotor ialah dia malas bergerak. Jadi kalau kita tengok orang tu malas nak bergerak, bagi tahu dia. Dia usus kotor ni, sebab tu dia lembab, malas nak bangun, malas nak bertindak ni. Menyebabkan otak pun lambat. Sebab usus kotor, otak pun lambat mikir. Tak mikir, tak boleh nak mikir. 1+1 pun, tak tahu teman. Tu cakap perak tu. Dan satu lagi adalah masalah perasaan jadi buruk, rasa tak seronok. Usus kotor, toksin banyak, asid banyak. Jadi bila asid banyak juga boleh menyebabkan otak jadi lemah dan perasaan kita jadi negatif, burung, keburungan. Bakteria usus yang jahat mengeluarkan bahan kimia. Cerita dia jahat sungguh bakteria jahat ni. Usus kotor, bakteria jahat jadi lebih banyak daripada bakteria baik. Kesannya adalah dia keluarkan bahan kimia untuk kita rasa lapar. Bukan takat tu je, dia keluarkan bahan kimia untuk membuatkan kita rasa malas. Malas nak fikir, malas nak bergerak. Allah, itu kesan dia. Jangan main-main kalau kita tak ambil berat tentang ini. Yang keenam, orang yang ususnya kotor, dia tak boleh fokus. Dia susah nak berfikir. Dia malas nak fikir, susah nak fikir, tak fokus. Setiap sel saraf memerlukan mineral untuk membantu merangsang sel-sel saraf lain. Okey. Usus kotor membuatkan kurang mineral. Usus kotor menyebabkan dalam badan kita kekurangan mineral yang diperlukan untuk prestasi sel saraf kekal aktif. Itu je sebab akhirnya otak menjadi sukar untuk berfikir dan gagal memberikan tumpuan. Gitu. Usus kotor, maka mineral kurang, maka saraf perlukan banyak mineral untuk dia aktif, tapi dia tak dapat cukup supply mineral,
maka otaknya akan sukar untuk berfikir dan gagal memberikan tumpuan. Tu. Yang ketujuh, senang masuk angin. Ada tak orang senang masuk angin? Urat-urat dia masuk angin. Bakteria jahat pada usus akan menghilangkan bahan kimia yang diperlukan untuk pencernaan dan banyak gas akan berkumpul di rongga pencernaan, maka perut akan terasa kembung masuk angin. Itu Angah. Berkaitan dengan usus juga tu. Ustaz. Nampak tu? Jadi perut akan rasa kembung masuk angin. Kalau biar berterusan, perut akan jadi semakin senang untuk masuk angin. Bila masuk angin, itu yang jadi tak sihat. Angin jangan main-main. Itu juga berkaitan dengan usus. Ni bau mulut kita pelik. Kita berus gigi. Kita bersugi. Kita pakai pencuci mulut. Kan? Kerak cuci muka, gigi, berus gigi. Tapi mulut kita berbau. Rupa-rupanya bau mulut ini ada kaitan dengan general punya sign. Petanda umum. Apabila usus kotor akibat daripada sisa makanan yang masuk dalam usus tak boleh dicernakan dengan baik, sistem usus kita bermasalah, sisa makanan terkumpul di dalam usus, tak boleh keluar, kita sembelit dan sebagainya, maka ianya sisa makanan tadi keluarkan satu gas yang berbau yang kurang menyenangkan. Dan gas itu bila kita bernafas, kita hembus nafas, dia keluar sekali dengan aromanya yang begitu busuk. Tu maksudnya. Jadi kalau kita nak tahu orang tu busuk, tak usahlah kita tegur. Tapi kita bagi je. Kau tahu tak, aku belajar antara tanda-tanda usus kotor ini, mulut berbau. Aku tak kata kau lah, tapi orang lain. Tapi itu sebagai panduan. Kena cek balik bau mulut kita. Apakah penyakit-penyakit yang sering berlaku jika usus kotor? Penyakit apa? Buah pinggang. Usus kotor ni juga merupakan antara punca penyakit buah pinggang. Sebab itu nampak tak relevan produk Vista ni. Gula punca kerosakan, punca penyakit gula. Kita stok gula gantikan Steve Vista. Lepas tu, usus kita kena bersih. Sebab apa? Penyakit juga boleh kena akibat orang yang usus kotor. Buah pinggang dan hati anda juga akan terkesan apabila anda menjadi usus kotor. Kerana toksin yang terdapat dalam usus akan merebak ke bahagian buah pinggang dan juga hati. Kalau dah banyak toksin, dia pergi ke hati, maka hati akan bermasalah. Itu sebab orang kena hepatitis. Hepatitis ni, selain daripada masalah gula berlebihan, dia juga berkaitan dengan masalah usus yang kotor. Di mana usus yang kotor mengeluarkan toksin. Sehingga menyebabkan hati tak boleh nak buat kerja. Dia letih lah. Ya macam kita lah. Kalau kita buat kerja, kita letih buat kerja, tapi terpaksa buat kerja, kualiti kerja tak elok dah. Maka hati pun tak boleh lah berperanan dengan baik. Dia tak boleh lah buat kerja dia. Sama juga dengan buah pinggang. Tak boleh buat kerja dia, dah bertoksin. Toksin terlalu banyak. Itu yang menyebabkan berlaku kecederaan atau sakit buah pinggang dan juga di bahagian hati. Jangan baik-baik usus ni. Lepas tu kulit pula jadi tidak sihat. Kulit yang kering dan kusam adalah tanda usus kotor. Maknanya kalau kita nak kulit kita cantik dan comel, bukan tempek skincare, tapi juga kena cuci usus. Tu cerita dia. Kemudian penyakit gangguan metabolisme. Maknanya sistem metabolisme dia tak comel. Kadar metabolisme akan menjadi lebih rendah. Ini juga boleh menyebabkan berlaku obesity. Sebab dia tak boleh burn. Dia tak boleh burn kolesterol, dia tak boleh burn karbo, dia tak boleh burn apa yang kita makan. Dia itu bila tak boleh nak membakar atau berlakunya tidak balas metabolisme ni, maka kita tak dapat buang racun, dan racun di dalam tubuh kita akan kita tak dapat buang racun dengan baik, dan itu akan menyebabkan berat badan juga akan semakin bertambah. Tu dia. Kena ingat tu. Bila metabolisme dalam badan kita
bermasalah, ianya juga berkaitan dengan sistem usus kita. Penyakit diabetes. Rupa-rupanya penyakit diabetes pun bukan sekadar gula, tapi juga usus yang kotor. Anda senang terima penyakit diabetes sekiranya usus tidak dapat melakukan proses pencernaan dengan sempurna, kerana kadar gula di dalam darah akan meningkat dan seterusnya memberikan penyakit. Itulah relate dengan metabolisme apa semua tadi tu. Dia tak boleh nak bakar gula dalam badan kita, maka gula berlebihan. Gula juga berlebihan dan ini juga akan meningkatkan potensi untuk kita kena penyakit kencing manis. Ini penting. Ada tak masalah rambut gugur, kuku jadi tak elok kan? Kuku, cuba cek kuku kita ni. Cek kuku kita jadi macam mana. Kuku kita jadi apa? Corak, peta dan sebagainya kan. Kuku jadi tak elok. Itu juga berkaitan. Apa dia agak? Berkaitan dengan usus. Racun yang ada dalam usus meresap ke bahagian lain dalam tubuh dan memberi masalah kepada kuku dan juga rambut kita. Itu dia cerita dia. Lepas tu, kanser, penyakit kanser. Usus yang kotor lebih terdedah kepada kanser usus. Makanan yang berlebihan tukar jadi racun. Bila racun, maka berlakulah proses pengoksidaan. Ingat tak? Saya cerita proses pengoksidaan kan? Sel elektron hilang, jadi dia pergi cari sel orang lain. Maka bila itu berlaku, maka sel kanser akan aktif. Apabila dia punya sel tak balance, maka akan berlakulah sel kanser. Jadi salah satu puncanya adalah usus yang kotor. Masya Allah. Kena bersihkan usus tadi. Betul lah kata Rasulullah SAW. Berat badan berlebihan. Macam saya sebut tadi tu. Berat badan berlebihan, kalau usus kita kotor, metabolisme jadi lemah, itu yang menyebabkan badan kita naik. Okey. Apa usus? Usus kita ni panjang je 6 kali tinggi kita. Tinggi kita berapa? Kalilah 6 kali. Itu panjangnya. Itu ada dalam perut kita. Dalam badan kita ni, begitu panjang usus kita. 6 kali ganda tinggi badan kita. Lebih kurang 9 hingga 12 meter panjang je usus tu. Dan sisa makanan yang tidak terbuang akan menghasilkan toksin. Dan toksin ni nak bawa penyakit pada kita. Jadi makanan yang tersumbat dalam usus kita akan bertukar menjadi toksin yang berbahaya. Ini secara tidak langsung akan meracun badan kita. Siapa kata? Melnikov. Dia ni pakar patologi, pemenang Nobel. Pemenang hadiah Nobel yang juga merupakan pakar bahagian darah. Dia kata makanan yang tersumbat dalam usus akan tukar jadi toksin yang berbahaya dan akan meracun badan kita. Tu dia. Ini dia. Nampak tak? Gejala-gejala orang yang ada masalah usus kotor. Itu masalah cerita dia tu. Selalu lapar. Orang selalu kentut. Kan bagus kentut tu. Rupanya kentut tu maknanya tanda usus kotor. Tu. Nampak tak gambar rajah ni? Nampak tak gambar rajah ni? Tengok bahagian atas sebelah kiri saya tu. Usus kotor akibat sebelit. Ya Allah, nampak? Ini usus kotor akibat sebelit. Ada 4 gambar rajah. Tengok usus yang normal bahagian bawah tu bersih saja. Nampak tak? Nampak? Yang bawah ni bersih kan? Ni bila dia masukkan kamera, penama kamera tu, masuk tu bersih. Tapi kalau yang sembelit, dia mula kotor. Nampak? Bahagian kotor. Ini orang yang ada masalah kanser usus. Nampak tak? Macam pipe yang dah berratus tahun tak dibersihkan. Nampak tak tu? Tu dia. Ini kanser usus. Usus yang dipenuhi kotoran akibat toksin. Tu dia kotor gitu. Agak-agak lah kan usus kita macam mana. Terang mana usus agak kat mana ni? Normal ke? Yang mana satu? Ada agak bersih tak? Allahu Akbar. Jadi kalau kita nak sihat, kita kena bagi bersih. Itu cerita dia. Antara amalan itu sebab dalam Islam disuruh kita jaga usus, melalui jaga pemakanan, banyakkan makanan-makanan sunnah dan puasa. Kurang Isnin Khamis. Rupanya itu sebab dia. Tu. Cuba tengok tu. Ni bahagian ni usus sihat.
Di bahagian kanan ni nampak nak cursor saya bergerak. Usus bertoksin. Toksin. Nampak? Toksin mengendap lama. Bukan mengendap tu, salah. Toksin dia mendap kepada dinding usus, maka akan muncullah parasit. Itu dia. Banyaknya. Allahu Akbar. Hmm, Agak-agak ni parasit ni bagi kita sihat ke sakit ni? Itu. Ya Allah Tuhan. Kita tak ambil banyak, kita tak ambil berat. Now, bagaimana produk Vistamahan membantu bersihkan usus? Ceng. Inulin. Apa ke benda inulin? Ingat tak inulin ada dalam produk apa? Inulin ada dalam Bicolin. Apa dia? Dalam Be-Life kopi, dalam susu Bicolin. Dalam susu Bicolin, dalam Be-Life Coffee, dalam teh tarik. Ada. Tarik. Inulin adalah polisakaride semula jadi dengan rasa manis. Tidak mempunyai analog sintetik. Dia tidak sintetik. Ia terkandung dalam lebih daripada 3,000 tumbuhan, terutamanya dalam akar dan ubi. Inulin dalam produk Vista kita ambil daripada akar cokori. Ada baca tak? Ada. Cokori. Popularitinya adalah kerana kualiti polisakarida yang berharga sebagai prebiotik semula jadi. Inulin adalah prebiotik, makanan kepada prebiotik secara semula jadi. Inulin apabila ditelan ke dalam saluran gastrousus meningkatkan pergerakan usus, merangsang pengadaman, menyediakan nutrisi dan pertumbuhan bifidobakteria yang berharga. Maksudnya, inulin ni adalah makanan kepada usus. Kita ada dah ambil spesifik makanan untuk usus kita, untuk bakteria baik, untuk probiotik. Kita biasa makan makanan yang untuk sedap selera di lidah dan di tekak kita je. Tapi kita tak ada fikirkan tentang usus, makanan pada bakteria baik. Sebab apabila banyak orang bila dia ada masalah sembelit, dia akan ambil herba-herba yang memaksa untuk kita buang. Kan? Macam-macam jenis lah untuk buang. Tapi itu berbahaya sebab yang akan buang sekali adalah bakteria baik. Sebab itu kita tak digalakkan makan produk yang ini untuk berak, ubat berak. Tak digalakkan. Sebab apabila kita makan ubat berak, apa yang berlaku adalah bakteria baik akan keluar sekali. Bila kita nak esok-esok kita nak berak pula, terpaksa makan ubat berak tu. Lagi kita tak makan ubat berak tu, tak jadi. Sebab apa tak jadi? Sebab kita dah buang bakteria baik. Apabila kita paksa buang air besar dengan cara, maknanya kita buang air besar dengan cara paksa. Tapi sebab itulah, nampak tak kenapa bagus minum kopi Be-Life? Kenapa bagus minum teh tarik Be-Life? Kenapa setiap hari kena minum Bicolin? Sebab badan kita perlukan makanan pada bakteria baik. Kita nak menternak bakteria baik supaya tak kenalah penyakit-penyakit yang saya sebut tadi tu. Baru kita sihat, baru terkena daripada sana penyakit. Nampak tak? Ini benda yang paling penting. Sebab itulah ni produk-produk Vista yang ada inulin, Be-Life Coffee, Be-Life Tea dan Bicolin. Okey. Yang kedua je apa? Susu kambing. Dalam produk kita ni susu kambing ada di Bicolin, ada di Gobik, ada di Gocok. Kan? Penelitian yang diterbitkan oleh British Journal of Nutrition menemukan 14 oligosakarida prebiotik yang terdapat secara mudah jadi dalam susu formula kambing dan 5 di antaranya ditemukan dalam susu ibu. Maknanya dalam susu kambing ada prebiotik, ada bakteria baik. Ini Journal of Nutrition. The British Journal of Nutrition. Oligosakarida atau prebiotik dalam susu formula kambing efektif dalam pertumbuhan bakteria baik dalam usus. Dan hasil daripada makmal laboratorium ini menjanjikan penelitian lebih lanjut termasuk ujian klinikal menunjukkan ia bermanfaat untuk bayi juga. Sebab itu di sini Biligo memberikan peranan. Perlu tak baby untuk buang selalu? Perlu. Kalau dia tak buang, adalah masalah kembung perut dia. Jadi sebab itu, dalam perut baby, dalam usus dia ada dah bakteria baik. Kena bagi makan.
Betul. Okey. Ini benda penting. Oligosakarida semula jadi dalam susu formula kambing efektif sangat dan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan bakteria bifidobakteria dan mencegah kemampuan bakteria berbahaya seperti E. coli patogen untuk menempel pada sel-sel usus. Tu cerita dia. Hebat ni susu kambing ni tapi orang tak nak minum. Okey, now kita tengok produk apa pula? Botafast. Rupa-rupanya daripada 14 jenis bahan yang ada di dalam Botafast itu, di antara ada beberapa di antaranya yang sangat relevan untuk membersihkan usus, seantaranya adalah ubi bit. Orang yang mengamalkan ubi bit, insya-Allah dia tak ada masalah sembelit. Ubi bit sebab apa? Sebab dia kaya dengan kandungan serat, dan serat atau fiber berfungsi untuk membantu makanan bergerak melalui usus pencernaan kita. Itu cerita dia. Okey? Lepas tu, Sena. Kita ada 5 minit lagi ni sebelum kita tamat. Sena. Rasulullah SAW bersabda, dalam Botafast ada Sena. Pada kamu ada sena dan senut, kerana sesungguhnya jalan kedua-dua mereka adalah ubat bagi setiap penyakit kecuali sam. Apa dia sam? Ya Rasulullah, sam itu adalah kematian. Maknanya, Rasulullah nak suruh kita amalkan sena. Dalam sena, di Botafast ada sena. Produk kita. Halia. Halia juga sejenis anti radang dan membantu mengembangkan saluran penghadaman. Sebab itu orang yang ada masalah angin, orang yang masalah tak boleh nak buang air besar, biasanya orang dulu-dulu ambil halia. Nampak tak? Aloe vera. Masya Allah. Aloe vera. Allahu Akbar. Ini kita bis. Kita bis. Aloe vera mengandungi asid amino, mineral dan vitamin yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Minum aloe vera setiap hari akan neutralkan toksin yang masuk dalam tubuh. Itu fungsi. Aloe vera kaya dengan serat dan fiber yang bantu pergerakan usus dan elak masalah sembelit. Dalam Journal of Alternative Medicine, aloe vera membantu detox usus, neutralkan keasidan perut, mengatasi masalah sembelit dan bantu proses penyembuhan ulcer usus. Dalam Botafast ada aloe vera. Masya Allah. Hebat. Hebat produk. Ya. Jadi kalau kita jadikan amalan harian, insya-Allah lah kebih lah. Nampak tak? Amalkan setiap hari SAPV sekurang-kurangnya. Amalkan hari-hari. Makan. Ya Ustaz, baik minum sungguh-sungguh. Satu botol itu dia campur Botafast, dia campur Bicolin, Bimain, lepas tu dia bubuh dengan Gomik lagi. Itu yang perut dia kempih. Berat badan turun 5 kilo dan tempoh seminggu. Turun lagi ke Ustaz? Jangan turun banyak sangat Ustaz. Hassle lagi. Susah pula saya. Dan bila kita dah dapat turunkan berat badan, semua penyakit boleh diatasi. Pembuangan pun cantik, insya-Allah. Ini dia. Tolong viralkan. Produk Vista bukan produk biasa-biasa, bukan produk saja-saja buat. SAPV bukan saja-saja. Dia ada peranan dia. Dah malam ni, peranan SAPV yang kelima, iaitu beberapa produk Vista. Bicolin, Botafast khususnya. Bagus untuk usus. Ingat, usus yang kotor akan menyebabkan kita kena penyakit. Jadi, itu saja perkongsian kita pada malam ni supaya ada manfaat. Nota-nota ni insya-Allah nanti saya akan masukkan dalam grup nanti untuk anda telaah dan cubalah kongsikan dengan semua orang. Jadi, 80% punca penyakit kata Rasulullah daripada usus dan perut. Jom kita amalkan apa yang Rasulullah SAW kata. InsyaAllah, esok malam kita ada kelas special di mana kita akan membentangkan tentang kempen kutip emas. Kita akan cerita tentang kempen kutip emas. Kita akan cerita tentang satu lagi, kita ada bundle and unbundle di dalam sistem Vista. Maknanya kalau kita beli 4 kotak satu package, kita nak luluskan boleh. Macam mana nak buat esok. Lepas tu yang ketiganya, sistem auto deduct 20% daripada income parent kita kan, untuk dijadikan belian kita. Itu pun esok juga akan saya ceritakan, insyaAllah. Jadi esok macam biasa pukul 9.30 malam kita bersiaran melalui Webex ni, dan mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih banyak pada semua yang hadir pada kelas kita pada malam ni. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini akan dapat anda gunakan untuk amalan kesihatan diri kita. Produk Faisal Manhaj adalah produk yang pemakanan sunnah. Dalam Mutafaz pun ada pemakanan sunnah. Ada pemakanan yang Rasulullah SAW suruh kita amalkan. InsyaAllah ada barokahnya. Maka sebab itulah banyak orang amal produk Vista. Banyak testimoni yang dapat diperolehi. Sebar-sebarkanlah kebaikan produk Vista ini kerana Allah Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.